Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 29 Oktober 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah adalah surah yang ke-32. Surah yang ke-32, juzuk yang ke-21. Juzuk 21. InsyaAllah perbincangan kita pada kali ini bermula ayat 6. Ayat 6 sehingga ayat 11. Ayat 6 sehingga ayat 11 iaitu perbincangan tentang Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita, dia buat makhluk dia ni secantik-cantiknya, seelok-eloknya, dengan hikmahnya. Sama ada kita tahu hikmah atau tidak, tapi Allah Ta'ala buat dunia ini dengan teliti. Kemudian orang kafir masih lagi kebingungan, menolak, tak mau beriman. Konon-kononnya lah bahawa hidup semula itu tak logik. Itu je. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sayang kepada hamba-Nya tetap menurunkan hujah, menurunkan dalil-dalil yang menunjukkan kepada keesaan Allah dan menolak segala tuduhan kaum musyrikin yang tidak boleh dipakai itu. Kemudian di akhir perbincangan kita, insya-Allah kita akan sebut tentang tugasan malaikat, khasnya malakul maut. Apakah kerja yang telah dilantik oleh Allah Azza wa Jalla, yang kerja yang mereka lakukan di atas dunia ini. Baik para pelajar sekalian, kita baca dulu ayat 11 sehingga ayat 6 sehingga ayat 11. Jadi saya akan baca 2-3 ayat lah, ikut muka surat ini, kemudian kita pergi kepada perbincangannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Balik semula kita kepada ayat kita, ayat 6. Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata.
Al-Azizur Rahim, yang maha berkuasa lagi amat mengasihani. Para pelajar, para jemaah sekalian, tiba-tiba je datang zalika, yang demikian. Kita kena balik kepada ayat yang lepas. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan, menyebutkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni sempurna kuasa dia, sempurna kudrat dia. Dia ciptakan dunia, langit dengan bumi daripada tak ada kepada ada. Allah kata apa? Dengan 6 masa. Dalam siri yang lepas kita belajar tentang alfasanatin khamsina alfasanah, menunjukkan masa dan jarak. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, masa yang jarak sepatutnya masa 1000 tahun, Allah buat selesaikan yaum dalam masa beberapa masa tempoh, 1 hari. Perbicaraan di akhirat esok, kalau nak tengok cara menua dunia ni, 50,000 tahun Allah selesaikan dalam masa 1 hari. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, dari langit ke bumi, dari bumi naik ke langit, kadar dia 1000 tahun. Makna itu dia panggil masafah, jarak yang begitu jauh. Tapi Allah Ta'ala anugerahkan kepada makhluk dia yang bernama malaikat. Malaikat itu datang daripada cahaya. Cahaya ni dia kena kelajuan, dia laju. Maka malaikat turun naik yang 1000 tahun tadi sekejap je. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka para pelajar sekalian, setiap kali kita tadabbur Quran, walaupun dengan ayat yang berdekatan, dengan isu yang sama, tapi alhamdulillah, banyak kita boleh korek, kita boleh bongkar, kita boleh cari faedah-faedah daripada ilmu tadabbur yang kita boleh usahakan untuk meningkatkan kefahaman, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kerana itulah bekalan kita di dunia untuk sampai ke akhirat, dan dia menjadi saham kita di akhirat untuk sampai ke syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang ini kita masuk dalam surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah ini alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sudah pendengar daripada imam masing-masing. Sekejap tadi kita baca surah As-Sajadah pagi Jumaat. Jadi alhamdulillah setelah diterangkan, tidak ada lagi yang rasa kenapa pagi Jumaat ni baca surah As-Sajadah. Tidak timbul lagi, sebab hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzil as-sajadah. Dan surah hal ata 'alal insan hinu minad dahri. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Mana lafaz tu Bukhari. Artinya tuan-tuan, satu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca 2 surah ini pada pagi Jumaat. Alhamdulillah. Maka eloklah kita, kalaulah sekiranya masyarakat kita ni sukar sedikit nak combine, nak kembar 2 surah ni kerana agak panjang, orang-orang tua-tua di tempat kita tak biasa berdiri lama, maka saya kata eloknya kita bagi 2. Pagi Jumaat hari ni Al-Sajadah, pagi Jumaat minggu akan datang kita maklumkan kepada makmum tidak ada sujud tilawah pagi ni, saya nak baca surah Al-Insan. Sempurnakan surah, lebih elok daripada taqti' as-surah, daripada kita ambil sini 2 3 satu muka, ambil hal atas satu muka. La, kita kata penuhkan bacaan di sini, kemudian penuhkan bacaan hal atas al-insan, insya-Allah. Dan satu lagi saya kata nilai tambah yang perlu diangkat sedikit lagi, iaitulah selain daripada kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur, ada riwayat juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga baca surah As-Sajadah sebelum tidur. Jadi saya kata ni antara nilai tambah kita para jemaah sekalian, kita tambah satu lagi, apa dia? Baca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk sebelum tidur. Insya-Allah
Mudah-mudahan kita dapat terbaik dalam hidup kita ni, mendapat husnul khatimah di akhir hidup kita di dunia, melayakkan kita ke syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Itulah cita-cita dan harapan kita. Karena itu kita cuba nak faham Quran, kita cuba nak meningkat naik ketakwaan kita. Tujuannya apa? Ni, supaya lorong ke syurga luas di hadapan kita. Baik para pelajar sekalian, kita balik kepada ayat kita. Setelah kita kenal Allah Ta'ala, ini Tuhan, masa yang boleh lama, Allah Ta'ala buat sekejap. Semalam kita dah jawab kenapa Tuhan tak guna kum fayakun. Allah nak didik hamba dia supaya jangan gopoh, jangan kelang kabut, jangan belorak. Belorak tu kelantan lah. Jangan belorak maknanya jangan gopoh, sama juga. Supaya kita tidak kelang kabut dalam kerja. Allah kata aku buat bumi dengan angin 6 masa, walaupun Allah Ta'ala ada kuasa kum fayakun. Jadi kita jangan sibuk. Ni mari belajar baru 3 bulan duduk mengaji Quran. Mari jumpa ustaz dah. Saya ni ustaz, tak ada harapan dah nak faham, nak khatam Quran. Kenapa? Baru 3 bulan tak ada harapan. Baca boleh 3 tahun, insya-Allahnya khatam lah tu. Belajar. Ilmu tidak gopoh. Alhamdulillah. Baik, masuk kita ayat kita. Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara ghaib dan yang nyata. Ai zalikal ilahul azim. Zalika al ilahul azim, itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Al-Ali al-Qadr, yang maha tinggi, yang telah pun kita kenal dia daripada dengan sifat Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang lepas. Sekali lagi Allah Ta'ala sebut di sini alimul ghaibi wasyahadah. Allah perkenalkan sifat dia. Allah Ta'ala mengetahui semua benda yang ada atas dunia, yang ghaib, yang nampak. Apa dia kata ulama, al-ghaib itu ma ghaba 'anil khalqi. Benda ghaib ni ada 2 kategori. Tuan-tuan ingat, perkara ghaib ada dua kategori. Yang pertama, ghaibun mutlaqun. Benda ghaib yang memang ghaib, tak nampak. Maka itu Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ada satu kategori lagi, dia panggil ghaib kepada kita. Ghaib kepada kita, kita tak nampak. Saya duduk sini dalam bilik ni, saya tak nampak apa ada kat luar. Belakang pintu tak nampak dah kita. Belakang saya tak tahu ada apa. Itu dia panggil ghaib bagi kita. Mana kalau bagi kita benda ghaib, orang buat maksiat cara tersembunyi, kita tak nampak, ataupun na'udzubillah, saya tak nak kata kita buat maksiat lah, saya tak nak. Kita kata orang buat maksiat tersembunyi, orang tak nampak, pegawai agama pencegah maksiat tak nampak, tapi alimul ghaib, Allah Ta'ala maha mengetahui. Tuhan perkenalkan kita, jangan cuba berani langgar SOP, jangan cuba berani buat maksiat. Sebab apa? Sebab alimul ghaib, Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala perkara yang ghaib. Wasyahadah, dan perkara yang nyata. Jadi ghaib itu semua ketigalah. Yang tak nampak di mata kita, ghaib lah tu. Ataupun tak ada dalam ilmu kita, ghaib. Maknanya kita boleh, ghaib tu makna luas lah. Ghaib tu makna luas. Sama ada yang tak nampak depan mata kita, yang tak ada dalam kepala kita, Allah Ta'ala tahu semua. Kita tak nampak je, kita tak tahu, tapi ilmu orang lain tahu. Dia panggil nisbi. Alimus syahadah, benda yang nampak, sama ada nampak mata kita atau benda tu zahir. Banyak benda kita tak nampak, kita tak tengok. Kita tengok ke langit, nampak apa? Nampak putih awan. Apa ada atas tu? Tak nampak. Ada burung, ada apa. Jadi banyaklah benda kita ni, dia panggil sama ada ghaib sungguh atau ghaib nisbi kepada kita, nampak sungguh ataupun nampak depan mata kita je. Dia panggil komprehensi lah. Karena itu kata Syekh Qurtubi, Al-Qurtubi dia kata fil kalami makna tahdidi wal wa'id. Ayat ini
mengandungi makna ancaman dan amaran. Kenapa? Hei manusia, kalau kamu sudah kenal sifat Allah Ta'ala yang mengetahui segala perkara, yang zahirnya, yang tersembunyinya, yang nyatanya, yang terlindungnya, maka dengan itu akhlisu af'alakum wa aqwalakum, hendaklah kamu ikhlaskan perkataan kamu dan perbuatan kamu. Ikhlaskan. Apa makna ikhlaskan? Maknanya kita ikhlas. Jangan cuba nak tunjuk-tunjuk kepada orang ibadat kita. Tak perlu. Sebab Allah tahu. Allah, tak ada lah saya ni silap tadi. Bangun tahajud seorang-seorang. Lepas subuh ni, kita tengok dalam grup kita, geng-geng kita semua bertahajud dengan dalam grup Zoom belaka. Kita seorang tahajud dengan depan-depan Tuhan, tak ada siapa. Kita kata tak usah duka cita tuan, puan. Tak payah duka cita. Tak payah sedih, la tahzan. Jangan sudah, Allah telah mengetahui segala perkara yang kita buat dan dicatat oleh malaikat sebagai bukti, bahan bukti di akhirat nanti. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tahu itu sifat Tuhan, kita ikhlaskan amalan kita dan juga kita tinggalkan maksiat. Sebab apa? Allah tahu apa yang kita buat. Alhamdulillah. Ini ayat motivasi besar kepada kita. Sekali lagi Allah perkenalkan siapa dia? Al-Azizur Rahim. Allah yang maha berkuasa. Tuhan kata, aku tahu segala benda. Aku berkuasa untuk memberi balasan bangkit semula. Jangan main-main. Ar-Rahim. Ya Allah. Bila Tuhan nyatakan kuasa dia, dia nyatakan sifat dia pula Rahim, mengasihani. Maknanya walaupun kamu berdosa, hai hamba aku, walaupun kamu bersalah, wahai hamba makhlukku, bertaubatlah. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla, sebab Allah Ta'ala bersifat dengan Rahim, walaupun dia bersifat dengan Aziz. Kita ni kena ada dua sifat. Dalam hidup kita pun kena ada dua sifat. Kita kena ada sifat kesian belas kepada keluarga kita. Kita kena ada juga sifat Aziz, kena gagah juga. Sebab kalau mereka tak solat, mereka buat maksiat, apa kita nak diam? Tak boleh. Jadi dua-dua itu kena belajar. Allah Ta'ala ajar kepada kita, perkenalkan kepada diri dia, dan kita juga kita kena belajar tentang bagaimana sifat Allah Ta'ala itu memberi kelegaan kepada kita. Bagi orang yang ahli maksiat, ni Aziz. Bagi orang yang sudah nak taubat, Rahim. Jadi ada dua ruang yang begitu besar. Jangan buat maksiat, jangan putus asa daripada rahmat. Baik. Siapa Allah? Sekali lagi Tuhan perkenalkan kita. Ayat 7. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Yang menciptakan tiap-tiap suatu dengan sebaik-baiknya. Kata di para ulama, ahsana dengan makna paling teliti, sangat halus. Teliti sangat. Penuh dengan kesenian. Penuh dengan susunan yang begitu teratur. Tengok 418 nota di bawah. Ia'ni dalam bentuk yang serapi-rapi. Serapi-rapinya, maknanya sangat telitinya makhluk Tuhan ini. Dan masing-masing ada gunanya menurut peraturan yang telah ditentukan. Jadi makhluk Tuhan buat ni ada guna belaka. Ada guna? Ya. Kenapa Tuhan buat anak-anak? Mari makan almari kita sekali dengan kita dia makan. Kalau saya sebut yang ni, sedih saya sendiri. Tak. Tengok ramai kawan-kawan kita dah mula post. Kita yang aku bawa balik daripada, tak kira lah sebut nama negeri kan kecil hati. Daripada Madinah, dari Mekah, dari Mesir, dari Maghribi. Habis dimakan oleh ulat, dimakan oleh anak-anak. Kita kata celaka anak-anak. La. Allah nak bagi tahu kepada kita, bang, Ustaz, berapa lama dah Ustaz tak buka almari kitab? Berapa lama dah Ustaz tak tengok, tak rujuk kitab? Oh, saya ceramah ada dalam kepala saya je. Itu yang timbul cerita pelik-pelik tu. Hadis tidak disemak, maklumat tidak disemak, fakta tak semak. Tapi kalau kita main saham, 10 kali sehari duduk semak, naik turun, naik turun. Waktu nak mengajar tak buka kitab. Akhir kali anak-anak itu makan kitab. Kita kata Allah Ta'ala nak uji kita.
Kita tak suruh lah anak-anak yang mari makan. Saya tak nak saya dimakan oleh anak-anak. Tapi kadang-kadang kita terfikir, kenapa dia datang? Jawabnya, dia datang sebab kita tak ada. Cuba hari-hari kita buka. Seminggu sekali kita buka. Nampak je. Ada anak-anak kat sini. Cepat-cepat kita selamatkan kitab kita. Ambil ubat kita, hilangkan wabak anak-anak tadi. Barulah kita jadi. Ni sedih tengok kawan-kawan. Mula duk post kitab. Kitab aku habis dah lah. Kata dah kau tak baca, dia tolong datang. Nak kata apa? Ini muhasabah untuk kita bersama. Muhasabah untuk kita bersama. Baik para pelajar sekalian, maknanya tidak ada perkara yang tidak ada faedah yang Tuhan buat. Cuma ada faedah untuk kebaikan, ada faedah untuk ujian. Dua-dua tu faedah. Baiklah. Allazi ahsana kulla syai. Allahu akbar. Allah Taala cerita kepada kita, dia buat segala perkara dengan ahsan. Ahsan makna teliti, halus, mengikut kesesuaian keadaan. Allahu akbar. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah. Siapa dia? Tok ayah kita, tok cik kita. Siapa dia? Nabi Adam. Adam, tok ayah kita dari tanah. Anak cucu dia daripada unsur tanah. Tok kita Adam dari tanah. Solid lah dari tanah tu. Min tin, macam-macam gambaran tanah Tuhan buat. Min tinil lazib mami. Yang penting tanah liat yang diuli, yang dibakar. Yang penting asalnya tanah. Macam mana bentuk tanah, jenis tanah tu, macam-macam jenis tanah ada. Sebab itulah rupa manusia ni tak sama, warna manusia pun tak sama. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kelabu, macam-macam warna kita ada, hasil daripada asal tanah kita. Baik. Maknanya sesalah kita yang jadi tanah daripada tanah siapa? Tu ayah kita Adam. Baik, anak cucu dia mari daripada unsur tanah. Ana dah sebut dalam siri yang dulu bahawa kita ni mari daripada unsur tanah. Nak sampai ke peringkat air mani tu, banyak proses telah dilalui. Mari daripada makanan, mari daripada susu, mari daripada pokok, semua-semua tu balik tanah. Saya tak makan tanah tak boleh. Saya minum susu, baik. Susu dari mana? Lembu. Lembu makan rumput. Rumput dari tanah. Bas. Saya makan beras, lagi tanah. Beras tanah, ada tanah. Dia sudah. Itu dia panggil unsur manusia ni dari tanah. Alhamdulillah. Minha, Allah kata, minha khalaqnakum. Daripada tanah aku jadi kamu, Tok Adam. Dan kamu sendiri, anak cucu, unsur tanah. Wa finha nu'idukum, ke tanahlah kamu akan kembali. Orang tanam kita dalam tanah. Wa minha nu'apinin. Kemudian daripada tanah juga kami keluarkan kamu sekali lagi. Allahu akbar. Dari tanah ke tanah, keluar tanah. Lepas pada itu tak ada lagi lah, insya-Allah. Baiklah. Allah sebut di sini ayat 8. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. Kemudian Allah menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, iaitu dari air benih, air mani yang sedikit dipandang orang. Tengok halus terjemahan panel Syekh Pembina Ar-Rahman. Kalau kita kata mahin, air mani yang hina. Hina. Habis aku ni daripada unsur hina, kita rasa tak sedap hati lah juga. Tapi memang kita hina pun, nak bani di hadapan Allah Azza wa Jalla, apa nilai kita? Selain pada, kalau kecuali nilai keimanan kita yang mengangkat darjat kita, ada penilai manusia biasa. Mimma mahin. Tuan Syekh kata air benih yang sedikit dipandang orang. Yakni air mani yang hanya beberapa titis saja pada pandangan orang tapi telah menjadikan manusia. Ada orang kata mahin, air mani yang hina. Sebabnya, kalau air mani itu bukan duduk di tempat dia, duduk di luar, jatuh contohnya, terpancar di mana-mana,
Ada orang ikuti, oh ini hai mani ambil kain. Lah, ambil kain juga nak lap kerana nak bersihkan tempat, bukan nak ambil simpan. Itulah kita. Tiba-tiba bila kita keluar daripada dunia ini, Allahu Akbar, sombong, takabur, angkuh, terlupa diri kata orang. Kan? Terlupa diri kata orang. Dua kata di para ulama salafus salih, dia kata manusia ni jangan sombong. Dia duduk daripada 2 kali dia lalu lorong kencing. 2 kali lorong kencing. Itu je hidup manusia. Daripada nak jadi dulu, keluar air mani melalui lorong itu. Setelah selesai mak dia mengandung, keluar pula daripada lorong kencing. Masya Allah. Walaupun jalan tu lain, tapi di situlah tempatnya. Apa yang kita nak buat? Hidup dia, masuk keluar dia daripada lorong air kencing. Setelah dia duduk pula, makanan dia pula min baini farsin wa damin. Allah gambarkan susu yang keluar daripada kita ni duduk di antara farsin wa damin, antara tahi dengan darah, keluar susu. Bila dia dah besar, berjalan sana sini bawa tangki septik. Setiap orang kita ni ada tangki tak? Semua bawa tangki septik belaka. Kalau tangki terbuka, baru habis orang. Nasib baik dalam tangki, duduk dalam tangki. Itu sekali-sekala Allah nak uji. Ni penyakit stoma nama ni. Stoma ni penyakit, dia punya saluran najis dia tak keluar, rusak. Doktor pasal kena tebuk di perut, letak tong najis itu. Nas'alullah as-salamah. Kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla daripada penyakit-penyakit yang pelik ini. Baik para pelajar sekalian, Allah tak sebut benar pada kita. Summa Allah jadikan kita tu daripada summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in, ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian sawwahu ay ja'alahu Allahu khalqan mustawiyan mustaqiman mu'tadilan. Masya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyempurnakan kejadiannya. Jadi comel. Comel lah kita daripada kecil pusing figure lain, akhir kali wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah Ta'ala meniup kepadanya ruh ciptaannya. Ruh tu, ruh ni perkara yang manusia tak boleh nak tahu. Sebab tu bila orang tanya Nabi SAW, Allah jawab, wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang tanya mu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu daripada urusan Tuhan. Mu tak boleh nak campur. Tuan-tuan kalau nak bincang bab panjang tentang ruh, beli satu sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibn Qayyim, nama dia Ar-Ruh. Masuk dalam ni, kalau kita bahasa Arab tak kuat, pakai orang panggil yadhi', Arab kata. Yadhi' tu mana sesak, tak tahu nak pergi mana. Tanda sana, perbahasan sini, ulama syariah kata, ulama falsafah kata, macam-macam perbahasan. Akhir kali, sudah kita baca semua, kita pening, kita baca ayat Quran. Mereka bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Jawablah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh itu urusan Tuhan aku. Kalau kita letak situ, tak payah pening, tak payah stres, tak payah apa. Baca tak faham, memang Tuhan kata ruh ni urusan aku. Masya-Allah. Nak kaji boleh, ulama kita mengkaji. Tapi kalau kaji tak faham juga, kita kata ini urusan Tuhan lah. Jadi dalam ayat ini, Allah kata mirruhihi, daripada ruhnya. Adakah ruh Tuhan bagi? Jawabnya ruh dalam terjemahan kita ni mantap. Ruh yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Ruh ni Tuhan cipta dan Allah yang tahu hakikat ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu daripada urusan Tuhanku. Jadi payahlah kita nak korek benda dan Tuhan blok gitu. Sama juga apabila datang isu pusaka ni, bila orang kata yastaftunak, Allah orang mari tanya tentang pusaka, qulillahu yuftikum. Jawab Allah yang bagi jawapan kepada kamu. Allah yang bagi jawapan, fatwa kepada kamu tentang pusaka. Sebab itulah kita dalam bab pusaka, jangan melampau, jangan cuai. Ingat, pusaka itu Allah yang bagikan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat kita,
yang duk bernega buat apa ni, wasiat hebah, berhati-hatilah, jangan langgar SOP al-miras, pusaka yang Allah Taala taksiskan dia nak jawab isu pusaka. Tiba-tiba kita mari buat satu peraturan baru, hebah sana hebah sini, macam harta pusaka tu dah tak valid lagi. Kita kata jangan ya akhi, jangan ya ukhti, hati-hati dalam perkara ini. Cakap baik-baik. Baiklah, tengok ayat 9 lagi. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Dan Allah mengurniakan kepada kamu pendengaran. Wal absar, pandangan. Wal afidah, hati, akal, fikiran. Tujuan apa? La'allakum, qalilan ma tashkurun. Allah beri alat-alat ni, hawas ni untuk kita berfikir, tapi malangnya amatlah sedikit kamu bersyukur. Para jemaah sekalian, ayat ini memberi peringatan kepada kita tentang mukjizat Al-Quran. Allah mula dengan as-sam'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kenapa dia mula dengan telinga? Sebab kita mula-mula keluar daripada perut mak dulu, mata tak buka lagi, tapi telinga dengar. Maknanya pendidikan tu dia mula dengan telinga. Bagi tahu dulu. Sebab itulah orang zaman dulu sebelum ada slide ni, dia ajar dia bagi dia hafal dulu, dia suruh hafal dulu. Hafal dia melalui telinga masuk dalam hati. Kemudian barulah mata tengok. Kemudian barulah dia mikir. Kan budak-budak kecil ni kita bagi hafal je. Hafal semua. Hafal, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu apa lagi. Kemudian barulah mula mengenal huruf. Tengok huruf pula. Abata sajaha. Setelah dia besar sedikit, barulah dia berfikir dengan hati dia. Kita ni alhamdulillah sudah umur 40, 50, 70 tahun, baru nak mikir kepada Al-Quran, baru nak tadabbur Quran. Alhamdulillah, kata. Tiba-tiba tengah semangat tadabbur Quran, mari orang kata tadabbur ni boleh membawa kepada sesat, lari juga tengah jalan. Na'udzubillah. Ini sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran dia tak lalu saja. Tengok. Sekali lagi, pusing ayat 9. Allah kata aku jadikan telinga. Kenapa telinga? Telinga ada dua. Kenapa Allah guna lafaz mufrad? As-sam'a. Walaha ada dua. Kata di para ulama tadabbur, kita ni tak boleh dengar banyak benda. Kita kena dengar satu baru boleh fokus. Boleh dengar sini Quran, sini lagu, sini orang buah, sini orang yoya. Tak, kita dengar semua. Tapi tahu tak tahu? Tak tahu. Maka telinga ni kena fokus. Telinga kena fokus. Sebab apa telinga kena fokus? Sebab apa? Sebab pendengaran itu satu Tuhan buat. Wa ja'ala lakumus sam'a. Dalam surah An-Nahli kita dah bahas panjang dah tajuk ni. Saya tak nak ulang semula lah. Tapi supaya tuan-tuan ingat balik. Surah An-Nahli ayat 78 kita bincang dah. Sama ayat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dalam ayat ni qalilan ma tashkurun. Baik. Mata kenapa guna jamak plural? Sebab mata ni boleh tengok semua. Saya duduk sini, saya tengok depan. Orang lalu sini baju warna merah. Lalu sini baju warna hitam. Orang ni berlari orang ni. Saya boleh bagi tahu. Oh, hari ni sibuk sungguh ya. Ada orang ni, ada orang beli barang. Mata tu dia boleh tengok banyak. Allah kata, absar, aku beri pada kamu pandangan. Afidah, hati juga boleh banyak mikir. Dia fikir macam-macam. Maka para jemaah sekalian, ini hikmah. Dari sudut ilmu pendidikan semua sama juga. Kita kena mula bagi pendengar. Bagi dulu. Sebab itulah ustaz kena bercakap dulu. Cakap dulu maklumat. Oh. Kemudian kita tunjukkan dia punya gambar contoh. Kemudian hati berfikir. Baik. Satu lagi soalan. Kenapa Allah buat telinga dua, lidah satu?
Ini satu lagi soalan yang menarik tuan-tuan. Ini ilmu tadabbur. Kenapa telinga ni dua? Mulut, lidah satu. Kata di para ulama, kita ni kena banyak mendengar, kurangkan bercakap. Banyak dengar, kurang bercakap. Baru boleh ilmu. Cakap banyak. Oh, saya tak bercakap ustaz. Waktu ustaz mengajar, saya duduk buah dekat ni tempat komen kat bawah ni. Serupa juga tu. Yang duduk buah-buah komen yang tak ada kerja tu, sama dengan orang pergi majlis ilmu duduk buah di kat belakang tu. Yang ni, saya tulis catat ilmu tak apa. Yang duk berbual. Bila kita mula berbual, mana fokus kita tak pergi pada ilmu, dia pergi pada lain. Ingat ni, Allah Ta'ala jadikan telinga satu, absar, penglihatan banyak. Allah Ta'ala jadikan telinga dua, lidah satu. Lesh, dengar kuat, bercakapnya kurang. Alhamdulillah. Timbul lagi soalan. Dah kita buka pintu, kita masuk lah. Kan? Mana hebat di antara telinga dengan mata? Mana hebat? Tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni, dalam Perisai Muslim, dalam kitab ni Penawar Bagi Hati, dalam bab mata dengan telinga, Syekh Abdul Qadir rahimahullah, dia telah bawa kepada kita perbahasan di antara ulama fiqh dengan ulama syariat dengan ulama falsafah. Ulama falsafah kata mata lebih hebat. Kenapa mata lebih hebat? Sebab mata boleh tengok macam-macam. Telinga dengar satu je. Sebab tu Tuhan buat telinga pun satu je, pendengaran. Tak boleh dengar banyak-banyak. Dengar banyak tak faham apa. Menarik juga. Mari ulama syariah kata, no ya falsafi. Tidak. Telinga lebih hebat. Dalilnya, telinga dia boleh mendengar dalam waktu gelap, waktu cerah, waktu orang belakang, waktu orang depan, semua kita boleh dengar. Tapi mata, kita boleh nampak depan ya, belakang tak nampak. Tutup lampu padam, lampu gelap, nampak tak? Tak nampak. Mana hebat? Jawabnya hebat telinga. Kerana itu ramai di kalangan ulama-ulama besar buta mata. Tapi Masya Allah, mereka min hafazatil Quran, hafal Quran, hafal hadis, beribu-ribu hadis, hafal. Mata tak nampak, telinga. Tapi kalau orang telinga tak dengar, ni lah jawab dia. Main isyarat lah. Nak kata apa? Nak bahas lagi, panjang pula cerita kita. Telinga dengan mata, mana hebat telinga. Sebab ramai orang dengar ada telinga ni, orang boleh jadi alim, boleh jadi mufti. Tapi orang tak ada mata, orang tak ada telinga, tak boleh, terbalik tadi. Orang yang ada telinga, dia boleh jadi. Walaupun dia mata, dia tak ada. Tapi ada mata, tak ada telinga, main isyarat. Boleh juga isyarat, tapi taklah seperti ilmu yang kita dapat melalui apa? Melalui telinga. Bahaya telinga dengan bahaya mata. Jawabnya bahaya telinga lagi. Biasanya dalam Syekh Abdul Qadir dalam kitab ni dia banding di antara mata dengan mulut, telinga dengan mulut. Mana bahaya? Dua-dua bahaya, tapi mana lebih bahaya? Jawab dianya bahaya telinga. Dalil. Dalil selalu kita. Dalil dianya orang tersalah makan, kita makan basi ke makan ada tak balik bakteria, kita akan cerit-berit 3 hari masuk hospital, keluar sihatlah insya-Allah. Tapi sekali kita dengar batu api bisik di telinga kita, ataupun orang kutuk kita depan-depan, sampai hari ni sudah 30 tahun kalimah itu masih lagi belum hilang. Itu kata Syekh, yang masuk dan melalui telinga dia terapak ke hati, yang masuk melalui mulut dia pergi ke usus, keluar ke tandas. Allahu Akbar. Ini dia panggil ilmu tadabbur anggota wal afidah. Allah Ta'ala jadikan hati kita ni banyak juga. Sebab apa? Sebab hati kita boleh mikir macam-macam. Sambil-sambil duduk belajar ni, hati duduk fikir juga kepada ni. Tapi ada lagi lepas ni. Ingat tak lepas ni nak gimana? Nasi lemak, nasi kerabu, nasi belauk, semua ada makan dalam tu. Allahu Akbar. Baiklah. Masya Allah, kita pergi kepada qalilan ma tashkurun. Allah peringatkan kepada kita, tak ramai orang yang bersyukur. Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang sedikit. Mana sedikit? Nih, yang bersyukur tadi.
Ya. Ingatkan cerita seorang ulama dia tawaf. Itu ya doa dia. Allahumma ja'alni minal qalil. Jadi aku ni di kalangan orang sedikit. Terkejut orang, Syekh, orang lain nak banyak, awak nak sedikit. Dia kata, ni Allah Ta'ala kata, wa qalilum min ibadiyas syakur. Tak ramai hamba aku yang bersyukur. Qalilan ma tashkuru. Sedikit orang syukur, maka jadikan kami daripada golongan orang yang sedikit. Allahu Akbar. Nabi sebut bada al-Islamu ghariban. Permula Islam ni tak ramai orang yang berpegang dengan ajaran Islam. Wa sayaudu ghariban kama bada. Di akhir zaman nanti orang yang berpegang dengan agama, yang berpegang dengan sunnah Nabi tak ramai balik. Kita jadikan kita ni di kalangan orang yang tak ramai itu. Amin. Baik, tamatlah kita perbincangan tentang dalil keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita, dia ciptakan makhluk ini comel ahsan. Ahsan ni taqwim dalam surah At-Tin kan. Kemudian di sini juga ahsana kulli syai', teliti, teratur, tertib semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Habislah kita. Kita berpindah kepada tajuk yang ketiga, kerah kepalanya puak kafir, masih lagi degil, masih lagi tak mau menerima bahawa mereka mati akan bangkit semula. Tak terima puak dia kafir. Baik, mari kita baca ayat. Wa qalu a idza dhalalna fil ard a inna la fi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Dan mereka yang kafir itu berkata, adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru? Betulkah demikian? Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula, bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhan. Ini puak kafir. Tengok nota di bawah 1420. Setelah diterangkan tentang kejadian manusia dari peringkat permulaan sehingga ke tingkatan yang lengkap sempurna, daripada air mani duduk dalam rahim, keluar besar, comel, lompat sana sini, lalu diterangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya perihal orang-orang kafir yang tidak percaya kepada hari akhirat dan balasan buruk yang akan menimpa mereka. Jadi ayat ini jelaslah kepada kita, perangai orang kafir masih lagi kerah kepala, tak mau terima. Maknanya, sebab tu Tuhan sebut tadi, qalilan ma tashkuru. Tak ramai yang bersyukur. Maknanya, syukur ni, tak syukur lawannya kufur lah. Kufur tu ada dua tuan-tuan. Satu dia panggil kufur akbar, kafir besar, mana kafir semati. Satu lagi dia panggil kufrun ni'am, kufur nikmat. Kita orang beriman ni, kalau kata kufur tu mana bukan kufur kafir syirik, kufur nikmat. Allah beri kepada kita nikmat yang banyak, kita tidak syukur. Dapat nikmat harta, tak infak. Dapat nikmat ilmu, tak mengajar. Dapat nikmat kesihatan, tak gunakan untuk kebajikan, untuk berlari ke masjid, untuk berjalan buat charity, tolong orang, musa'adatun nas. Yang kita dapat, syukur tidak banyak. Lidah kita molek-molek, dia boleh cakap, tak syukur. Apa dia? Tak zikir kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Banyak kita punya ayat. Qalilan ma tashkurun. Mu tak mikir buat kafir. Ini di antara rahsia. Rahsia kenapa surah ini dipilih oleh Nabi SAW untuk dibaca pada pagi Jumaat. Sebab apa? Pagi Jumaat ni pagi kiamat. Nabi dah bagi tahu dah, hari kiamat Jumaat. Tarikh Nabi kata aku tak tahu. Ayat semalam Tuhan dah nafikan 5 perkara di akhir ayat suratul Luqman tu. 5 perkara mafatihul ghaibi khamsah, di antaranya bila kiamat. Itu ilmu Allah Taala tarikh. Hari hari Jumaat. Oleh kerana hari Jumaat ni hari kiamat, maka Nabi kita suruh baca surah ini supaya kita ingat kepada kiamat. Masya-Allah. Dan kita kena ingatlah, cuma puak kafir ni macam kita nak buat. Macam mana kita nak buat? Kafir, kepala, tak syukur.
Maka ayat ini Tuhan kata waqalal musyrikun istib'adan lil ba'si. Puak-puak kafir kata ayat ini kerana mereka tak percaya dengan bangkit semula, jadi tanah ni hidup balik. Oi. No. Pelik. Muhammad ni bercakap ya betul. Macam orang tak sedar je ni. Gitulah keadaan. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bukan cakap tak mahu bangkit semula, dia tak yakin, tak percaya akan jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dia orang kafir. Kita yang sudah beriman ni bagaimana pula? Percaya, oi. Daripada kecil lagi saya hafal rukun iman 6 perkara. Waktu kecil, waktu sudah besar ni, waktu nak buat maksiat terlupa kepada berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Ada hari pembalasan, lupa. Kalau tak lupa, tak ada lah benda tu. Ini kita tengok dalam berita hari-hari, keluar berita malu kita. Pegawai-pegawai yang dilantik oleh kerajaan untuk jaga maksiat, mereka jaga rasuah, mereka terrasuah. Pegawai yang disuruh jaga sempadan, mereka yang senduduk. Contohnya. Jadi manusia sebab apa? Sebab aku janji dia tadi sudah lupa. Waktu nak kerja minta aku janji. Kita dengan Allah Ta'ala aku janji kita banyak terlupa. Allahul Musta'an. Baiklah. Kita pindah kepada ayat yang ke-11, yang terakhir dalam ayat ini insya-Allah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allahu akbar. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada puak kafir itu, kata juga kepada kita orang yang beriman, nyawa kamu akan diambil oleh malakul maut yang telah ditugaskan berbuat demikian ketika tamatnya tempoh ajal kamu. Habis ajal, malaikat maut mari ambil nyawa. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Allahu akbar. Kita kalau baca ayat ni tuan-tuan, nak melompat lagi ke dengan dunia? Nak lupa lagi ke kita kepada akhirat? Kaki berat lagi ke nak melangkah ke masjid? Sakit pinggang lagi ke kita nak bersempoh di hadapan guru untuk belajar Al-Quran, belajar fiqh, belajar fardu ain, belajar hadis? Sakit lagi. Belajar akidah? La. Yang sakit itu apabila jiwa sakit. Ini kita ingat. Maka Allah sebut di sini, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat maut, nama dia Allah Taala sebut di sini, nama dia malakul maut. Kita pun kalau kita nak sebut malakul maut. Saya dari kecil lagi duduk dengar lagu Bila Israel, apa dia lagu? Terlupa dah. Lama tak dengar. Bila Israel datang memanggil. Bukankah nama dia Israel? Jadi ulama tafsir kata tidak ada riwayat yang sahih Nabi kita namakan, ataupun Allah pun tak namakan dia tu Israel. Tapi adalah riwayat. Kalau orang sebut Israel itu tak ada masalah lah. Tapi kalau kata saya sendiri nak kata Israel, payah sikit. Sebab riwayat yang sahih menamakan Israel itu sebagai malakul maut sukar. Yang adanya Tuhan sebut malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Malaikat yang mematikan orang dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Jadi puak-puak kafir ni menolak hujah, tak percaya kepada akhirat. Maka ayat ini menolak hujah kebingungan puak kafir tadi ni. Mu tak percaya, Allah kata, Allah yang matikan kamu. Allah hantar bagi malaikat maut. Malaikat maut bertugas lah, tapi kuasa matikan Allah Azza wa Jalla. Lepas mati, Allah kata sekali lagi, summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Jadi ayat sebelah ni jawab pada ayat 10. Puak-puak kafir kata, mana ada.
Satu lagi hikmah rahsia, kenapa surah ini dikembarkan dengan surah Al-Mulk pada waktu malam? Lish? Sebab hampir sama di sini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mari surah ni pula. Qul yatawaffakum malakul maut. Jadi dua-dua surah ni cuik kita. Engkau nak tidur tu tidur baik-baik. Malakul maut sentiasa menunggu tarikh untuk kamu, bila kamu mati, untuk mematikan kamu. Maka ingatlah, belum tidur ni apa yang tak selesai lagi. Ada hutang dengan orang ada tu, tulis wasiat, siap-siap. Ya Allah, aku berdosa siang hari tadi. Ambil benda orang ke, salah kata orang ke, taubat. Maknanya, sebelum tidur ni, inilah persiapan. Dan kemudian kita baca doa tidur. Ini yang dipanggil munasabah. Dua surah ini, Nabi kita salah baca sebelum tidur. Oleh kerana kita tak sebut dalam surah Al-Mulk ada sebut surah yang menyelamatkan daripada siksa kubur, tapi surah Alif Lam ini tak sebut. Jawabnya, nak selamat siksa kubur tu kena belajar lah. Bila tahu kita nak mati, kita taubat awal-awal lagi. Jangan baca surah tu tidur tak tahu apa juga. Baiklah para pelajar sekalian, banyak ilmu motivasi yang kita dapat apabila kita belajar Al-Quran. Itulah tafsir ringkas kita kepada ayat 6 hingga ayat 11. InsyaAllah kita sambung lagi bagaimana orang sudah mati. Bagaimana keadaan orang nak mati. Kita tengok dalam ayat 11, ayat 12 macam kesinambungan pada ayat kita ni. InsyaAllah ulasan dia besok dalam sini akan datang. Cuma seperti biasa kita cuba berusaha untuk mengorek 10 faedah daripada berapa ayat kita ni? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 ayat yang kita baca pada kali ini. Baiklah para pelajar sekalian. Faedah yang pertama. Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, faedah dari sudut pendidikan. Dia panggil al-fawaid at-tarbawiyah. Al-fawaid at-tarbawiyah, apa yang kita dapat daripada surah ini. Tuan-tuan kena ingatlah. Yang kita dapat daripada surah ini, yang pertama sekali, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tengok ayat yang awal kita baca tadi. Ayat 9. Allah kata, aku jadikan kamu pendengaran, penglihatan dan mata. Kata ulama, yang bagi lil insan, sepatutnya manusia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala mengikut nikmat yang ada. Nikmat telinga ni besar, maka kita gunalah telinga untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar, dengar Quran, dengan nasihat, dengan benda-benda baik. Mata pula macam mana nak syukur mata, dengan kita tak tengok benda-benda mungkar, benda maksiat, benda haram, tak tengok. Hati, al-qalbu, kita kena berfikir sebelum kita buat, sebelum kita bercakap. Aku nak buat benda ni, Allah izin ke tidak? Tak izin. No. Aku nak tulis benda ni ada manfaat tak? Menimbulkan spekulasi, menimbulkan fitnah. Jangan tulis. Kita ni orang Arab kata yutliku sara, lepas je ke tangan nak tulis apa tulis. Lah. Jadi hati kena mikir sebelum kita buat, fikir. Allahu Akbar. Mana kita banyak faham tadi, tertib mata telinga sudah kita bahas tadi. Saya tak nak ulang balik lah, kan? Mana tertib ni? Kemudian kita dengar, kemudian lihat, kemudian fikir. Kemudian jawab dalam peperiksaan. Masya Allah. Kenapa Allah Ta'ala buat telinga sam'a wal absar? Hikmah dia tadi kita sudah bincang. Telinga ni tak boleh dengar banyak benda, dia tak faham. Mata dia boleh tengok banyak perkara. Dan telinga lebih hebat daripada mata. Wallahu alam. Yang kedua, dari sudut pendidik tarbiyahnya, qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala cerca mereka yang tidak bersyukur. Nikmat aku kau ambil, tapi kamu tidak syukur kepada aku,
Ini satu benda yang besar. Alhamdulillah para pelajar sekalian, saya sudah sebut banyak kali kategori syukur itu. Syukur itu mengikut kategori. Orang ada harta, syukur dia dengan infak. Orang ada ilmu, syukur dia dengan mengajar. Orang yang dapat ilmu, syukur dia dengan beramal. Syukur, tengok kategori. Kenapa kuat tu solat sekarang ni? Alhamdulillah. Saya dah belajar ilmu ni. Saya dah belajar dah dengan guru Al-Faqih Abu Anas kata, kita kena jaga solat sunat kita hari-hari ni, kena jaga. Dia panggil projek mega mampu milik. Jadi saya tak tinggal lagi lah. Sebagaimana yang selalu dikempen oleh Abu Anas dalam buku dia tu, kan, Sunnah Amalanku. Bagaimana contoh-contoh sahabat bila jumpa sunnah Nabi, mereka tak tinggal. Syukur. Maknanya syukur dapat ilmu, amalkan dia. Kata di para ulama, siapa dia nak ingat ilmu dia supaya tak lupa? Tulis, tip supaya tidak lupa ilmu. Apa dia? Yang pertama, kita ajar balik kepada orang. Yang kedua, kita amalkan apa yang kita belajar. Tak lupa, insya-Allah. Tapi kalau amal pun tidak, bagi tahu kepada orang pun tidak, lupa terus. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang duk catat belajar ni, contohnya kita belajar di masjid, anak tak pergi, kecil, budak-budak. Balik tu kita kumpul anak kita. Mari sini, mari sini. Mak nak cerita apa yang mak belajar tadi. Kenapa Allah tak buat telinga dulu, kemudian mata pula diguna jamak, kenapa absar, kenapa afidah? Masya Allah. Ini tip tak lupa ilmu dengan dua perkara. Yang pertama amal, yang kedua cerita, ajar kepada orang. Insya Allah tak lupa. Tapi kalau balik simpan, kita sendiri pun lupa juga. Apa lagi nak apa lagi nak suruh orang tak lupa, kita sendiri terlupa apa yang kita belajar. Na'udzubillah. Baik, yang ketiga kita berpindah kepada fawaid ilmiah. Yang ketiga, Allah gambar di sini Al-Aziz Ar-Rahim. Ulama tadabbur kata isbatu hazainil ismaini min asma'ihi ta'ala. Kita isbatkan dua ni nama Allah Azza wa Jalla, yang nama dia Al-Aziz Ar-Rahim, dan dia juga mengandungi sifat Allah Ta'ala. Sifat dia Al-Aziz, yang maha gagah perkasa, Ar-Rahim, yang ke-19. Jadi dua sifat ni lah kita boleh hidup atas dunia ni. Dua sifat ni. Bila kita rasa nak buat benda tak baik, kita tengok Aziz. Bila kita sudah tersalah, Rahim. Alhamdulillah, luahnya rahmat Allah kepada hamba dia. Baik, kita pergi kepada ayat ini juga, Al-Azizur Rahim juga ima'un, menjadi isyarat bahawa Allah SWT itu mengambil kira kemaslahatan hamba-hamba dia, tafaddulan wa ihsanan, semata-mata limpah kurnia Allah kepada kita. Baik, Alhamdulillah. Yang keempat, Allah kata allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah yang menciptakan tiap suatu itu dengan sebaik-baiknya, dengan teliti, dengan penuh hikmah, strategi. Jadi kata ulama, setiap makhluk itu Allah buat munasabah dengan kedudukan dia. Lepas tu kita tengok tak sama. Ada hayawan duduk dalam hutan, ada hayawan duduk dalam tanah, ada dalam air, ada atas pokok, ada terbang, ada berjalan. Allahu Akbar. Kita tengok binatang yang paling mudah sekali, monyet. Monyet ni senang dia, tuan-tuan. Dia boleh melompat dari pokok ke pokok. Sana lompat sini, lompat sini. Monyet. Hayawan yang paling susah pergerakan dia gajah. Walaupun dia besar, tapi susah, Masya Allah. Tengok sekali anak dia jatuh dalam lubang. Macam mana gajah nak angkat? Dia ada tangan dia belala tu, nak pusing angkat anak, nak duku anak dia angkat naik pun tak boleh. Payah dia punya. Sampai kena bawa jentolak, mari sodok tanah tu baru nak naik anak gajah. Mak gajah naik. Payah. Mana Allah Ta'ala buat setiap tempat tu mengikut kesesuaian. Dia buat bumi ni keras supaya apa? Supaya kita boleh duduk atas dia. Kita boleh bercucuk tanam. Kalau bumi lembek, nyek-nyek macam air, macam nak duduk? Masya Allah.
Allah tadi kan udara ni dia panggil salalah. Salalah ni maknanya lembut udara ni. Sebab apa? Listinsyak kita boleh hidup udara. Boleh masuk. Oh, kalau udara tu keras, berdebu, ya awaknya mati dah kita. Masya Allah tabarak. Oksigen. Kenapa air lembut? Sayalanul ma. Air itu mengalir. Lish, kenapa? Karena air ni kita boleh bawa mana-mana tempat kita nak pergi. Mana-mana tempat. Dia boleh duduk dalam besi boleh, dalam plastik boleh, dalam apa je boleh. Dia air tu. Sebab tu dia kecil tapi besar. Dia lembut tapi keras. Siapa dia? Air. Kenapa api bila kita nyalakan dia naik ke atas? Kenapa api bila kita nyala dia naik atas? Lish, kenapa? Bayangkan kalau api bila kita nyala dia pergi sana. Pergi kanan, pergi kiri, jawabnya banyaklah kebakaran di atas dunia ini. Betul tak? Nyala api, pergi sana. Nyala api dapur, perak mari. Kita pun terbakar. Tapi Allah buat nyala api, naik ke atas. Lish? Sebab apa? Sebab naik ke atas, dia tak terbakar. Kecuali ada benda atas dia. Tapi kalau pergi kiri kanan, boleh bayangkan bagaimana kebakaran itu berlaku. Masya Allah. Tuan-tuan senaraikan lagi. Apa yang ada dalam kepala awak, nak nyatakan kenapa kita kena bersyukur. Ahsana kulla syai. Allah Ta'ala buat cantik segala perkara. Saya nak pergi sekat tu je. Kalau nak kita, kenapa mulut di sini, telinga di sini, mata di sini? Kenapa? Tak letih. Tuan ambil telinga, mulut tak sini. Ini. Hidung dekat belakang, macam nak makan. Ambil makanan, mata tengok okey je nampak. Tak pasti. Tanya, hidung, macam mana? Beres. Bau sedap. Baru mari ke mulut. Pamor kita kena makan. Habis? Ambil di sini, Masya Allah, scan terus. Mata tengok molek, hidung berbau, mulut nganga. Allahu Akbar. Ahsana kulla syai. Yang ketujuh, yang kelima, ahsana kulla syai fa ihsanu khalqi yatadamanu taswiyah. Kalau kita nak kata kak, bila Tuhan kata aku buat makhluk ni comel belaka, sepatutnya sama manusia ni. Cerdik belaka, pandai belaka, tak ada A, tak ada B, tak ada C. Nah, comel belaka tengok. Semua bertaraf bidadari belaka. Ni ada orang hak sengit, ada orang hak keteng, ada orang mata luah, ada orang hidung kepek, ada gigi jongeh, macam-macam. Hak tak faham tu tanya kawan-kawan lah, gigi jongeh tu apa? Saya sebut contoh-contoh lah. Baik. Kenapa pula berbeza? Ada mutaswiyah. Kata di para ulama, ayat itu betul ahsana kulla syai. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji hamba-hamba dia. Orang ni cacat sini, kurang sini, lemah sini. Ujian kepada kita. Kalau semua A belakang kelas, payah kita nak buat kelas, sekolah kluster, tak ada sekolah kluster. Semua cerdik belakang. Tapi bila dia buat ni A, yang ni B, yang ni C, maka di situlah cara kita nak mengajar pun tak sama. Kita mengajar budak cerdik macam ni, budak kurang cerdik macam ni, budak bodoh macam ni. Dan hidup kita pula tak sama. Ada kalanya orang hak cerdik, pintar waktu kecil, masuk universiti, melompat. Ada orang di bawah ni biasa je dapat. B, C dapat. Bila dia besar sikit, dia berfikir, masuk college, dia bertukar jadi watak lain. Ada. Macam-macam orang ni, tak sama. Ada orang ni kita tengok, cacat dia ni. Tapi kita tengok orang cacat pula happy, dia boleh bermain sukan. Paralimpik apa nama, boleh main sukan. Dunia ni kita tak boleh nak kata, kita je bahagia tak bahagia. Orang yang menerima tu, kadang-kadang, sebab itulah kita kata, as-sa'adatu fil qalbi. Bahagia tu adalah hati. Bahagia di mana? Di dalam hati. Ada orang yang cacat fizikal, lemah kehidupan, tak kaya harta, tapi hati dia happy. Allah, bahagia kita tengok. Kita pergi rumah dia, ayah dia bawa balik kacang putih je. Anak dia juga Masya Allah, kacang putih harga RM2, tapi anak-anak dia menerima nikmat ini dengan begitu happy. Ni kita bawa balik ke anak kita, Masya Allah, beli ayam goreng yang ada gambar kepala tu ayah tu, seketul RM5-7 seketul balik. Abah beli ni, saya tak makan benda ni. Ini sayap, saya nak makan kaki, saya nak. Masya Allah. As-sa'adatu bin fil qalb. Maka Allah ciptakan ahsana kulli syai.
Ada kekurangan itu untuk ujian kepada kita sama kita. Jangan kata, Tuhan tak pandai juga. Ada juga buat orang cacat. Macam kilang juga. Kilang kan kadang-kadang dia keluar barang-barang yang tak sama. Sengit aja. La. Allahu Akbar. Baik, kita pergi pada yang keenam. Bila kita buka ilmu fawaid ni nampaknya macam lagi menarik insya-Allah. Tapi panjang sikit masa. Yang keenam, wa bada khalqal insani min tin, maksudnya asal kejadian manusia itu dari tanah. Dan semua kita ni berunsur tanah. Pas. Sebab tanah ni dia nak banding api. Api ni panas sentiasa. Tapi tanah ni on off. Ada panas, ada sejuk. Kita manusia macam tu juga. Ada ketikanya kita panas. Merah muka. Ada waktu kita tenang. Itu dia panggil unsur tanah tu bagus. Alhamdulillah. Kalau jadi pada cahaya pula, payah juga dia nak. Jadi kita duduk tanah tu comel dia bagi siapa? Bagi yang orang berfikir ahsana kulli syai, masya-Allah, ahsani taqwim, Allah kata. Cantik. Yang ketujuh, bada khalqal insani min tin, manusia itu jadi daripada tanah. Ayat ini juga takzib, membohongkan nazariyatud Darwin yang mengatakan manusia ni tatawur, mari daripada monyet, nyek, jadi apa? Kita kata, kalau saya jumpa dengan Darwin lah, saya nak kata, uncle, pakcik, you seorang ya, mari daripada monyetnya, kami semua ni orang daripada tanah. Dan termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga daripada tanah, bukan daripada cahaya. Sebab itu tuan-tuan, Nur Muhammad itu, hadis itu tidak betul. Hadis kita dia buat lagu lah, Nur Muhammad lah apa. Dan cerita Nur Muhammad ni lah yang banyak berlakunya penyelewengan dalam ajaran sesat berdasar kepada cerita tu. Jadi tak usah percayalah Nur Muhammad. Kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, qul innama ana basyarum mislukum, mari daripada unsur tanah juga. Cuma kelebihan dianya Allah Taala yuha ilayya, Allah bagi wahyu dia jadi sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidu waladi adam yaumil qiyamah. Itu jawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Allah kata ruhihi, ruhnya, maknanya ruh yang diciptakan oleh Allah azza wa jalla. Sebab itulah perkataan yang diidafahkan kepada Allah ada dua jenis. Idafah kepada Allah Ta'ala itu ada dua jenis. Dia kata idafah sifatun la takum bi anfusiha. Satu sifat yang sifat itu tak boleh. Kena idafah. Idafah mana sandarkan kepada Allah. Kita kata ilmu Allah. Kudrat kuasa Allah Ta'ala. Kalam Allah. Pendengaran, penglihatan. Ini dipanggil idafah sifat kepada mausuf. Sifat itu disandarkan kepada yang disifatkan. Kita kata benda ni terjadi di bawah ilmu Allah, terjadi dengan kudrat Allah. Itu dia panggil idafatu sifat ilal mausuf. Maka dia panggil sifat ini tak boleh berdiri sendiri kecuali dengan kita sandarkan kepada yang disifatkan. Itu ilmu sikit. Kepayahan ni. Yang kedua, idafatu a'yan munfasilah. Kita idafatkan benda yang tersendiri. Dia boleh je sendiri. Seperti rumah. Rumah. Kita kata ini rumah. Tak ada masalah. Ini unta. Tak ada masalah. Tapi bila Allah sebut naqatullah. Unta Allah. Itu dia panggil sifat benda yang terpisah kepada Allah. Sebab apa? Tuhan nak tunjuk bahawa mu jangan main-main dengan unta ni. Unta ni aku cipta khas menjadi mukjizat pada Saleh. Mu jangan kacau. Nak pergi mana tu? Nak pergi ke rumah Allah. Apa dia? Masjid. Oleh kerana masjid ni rumah Allah, kita nak masuk pun bukan sewenang-wenangnya. Bermula dengan langkah kaki kanan. Baca doa Allah maftahli abwaab rahmatika ya Rabb. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid, tak boleh duduk main-main. Mula dengan solat dulu. Sama ada solat qabliyah ataupun solat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab rumah Allah. Itu dia panggil idafat tashrif. Sandaran kemuliaan. Rumah Allah, unta Allah, apa lagi? Abdullah, hamba Allah Ta'ala, Rasulullah.
Dalam ni Allah kata ruhihi, ruh yang Allah ciptakan. Sebab apa? Sebab isu ruh ni satu isu yang besar. Quli ruh min amri rabbi. Ruh tak ada tahu. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Masya Allah, tabarakallah. Menarik tuan-tuan. Itu dia panggil idafah. Benda yang tak boleh berdiri kecuali idafat dengan sandar, ataupun bernanya sendiri tapi diidafat, itu dipanggil idafatut tashrif. Bukan Tuhan duduk di sini, bukan Tuhan duduk di Kaabah, tapi dia panggil idafatut tashrif. Yang kesembilan, Allah Ta'ala sebut telinga, mata, hati. Allah Ta'ala sebut di sini sebagai mengungkit nikmat pemberian, bahawa tiga ini menjadi alat pendidikan. Tiga ini jadi alat pendidikan. Orang tak ada tangan, tak ada kaki, tapi dia ada telinga. Telinga yang dia ada, mata pun dia tak ada. Boleh jadi alim besar dalam dunia ni. Masya Allah. Kita yang ada tangan, ada kaki, Allahu Akbar. Nak tafsir surah Fatihah tak lepas lagi. Tapi tak apa. Belajar. Jangan rasa hina diri. InsyaAllah kita akan selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut. Jangan duka cita. Maka kata di para ulama, ada ni apa ni? Panca indera ni, mahsus ini, jalan untuk kita mendapat ilmu. Dia panggil mahalul fahmi wal wa'mi. Tempat dianya hati nak faham, tapi cara nak sampai ke hati melalui apa? Melalui panca indera, telinga, mata. Masya Allah. Yang terakhir, yang ke-10, Allah sebut ayat terakhir kita baca tadi. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Allah kata, yang mematikan kamu malakul maut. Dalam surah Muhammad, tanda tuan-tuan. Ni ayat terakhir ni biasa ayat kita panjangkan sedikit supaya tuan-tuan boleh berfikir. Ana tak bagi kerja rumah dah. Ramai yang hantar, dia kata letih. Biarlah, tuan nak buat. Kalau rajin nak hantar ke saya pun tak apa. Kita tengok. Surah Muhammad ayat 27. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Bagaimana mereka kalau malaikat matikan dia? Jadi dua ayat ni, tadi kata malakul maut, orang kata nama dia Israel. Yang ni kata malaikat, macam mana? Dua. Dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mauti. Allah yang mematikan. Ayat Zumar, Allah mematikan. Surah Muhammad 27, malaikat yang matikan. Surah kita ni, malakul maut. Macam mana kita nak taufik? Jawab dianya, malakul maut itu memang tugas besar mematikan, mengambil nyawa ni, malakul maut. Hazard dipanggil big boss, ketua eksekutif. Malaikat mati orang ni, malakul maut. Tetapi malaikat ramai-ramai itu apa? Itu pembantu, awan. Pembantu pada malakul maut itu malaikat lain. Biasa kan kalau nak mati dia pergi ramai. Jadi ini pembantu-pembantu. Habis Allah ya tawaf. Semua itu dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Alhamdulillah, 3 ayat ini tidak bercanggah. Karena itu saya bagi tahu kepada tuan-tuan, ilmu tadabbur ini bila kita kumpul ayat, kenapa malaikat? Kenapa malakul maut? Kenapa Allah? Jawabnya tak. 3. Allah yang memerintahkan. Malakul maut yang menerima tugas. Malaikat lain menjalankan tugas. Alhamdulillah. Sesalah kita, yang penting bagi kitanya, malakul maut datang, kita sudah bersedia dengan istighfar yang banyak, dengan taubat yang banyak, sedekah yang banyak, hati yang bersih, dan kita mati dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Datangkan kami malakul maut dalam keadaan yang baik, aman, damai. Kita mati dengan keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam ayat 12 kita tengok bagaimana keadaan kematian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.